Coba ada suara. 1, 2, 3. Coba ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada warga Dewan yang dikasihi Allah sekalian. Bapa Pemuda Malaysia dan juga Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh, Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah berkata, manusia yang melemah sekalipun jika bersatu padu akan dapat menggoncang dunia. Demikianlah kesannya kepada perpaduan. Maka ungkapan penuh bermakna ini mendorong saya untuk menyampaikan maduk pidato yang berbunyi, membina bangsa Malaysia yang bersatu padu, tanggung jawab semua. Saudara dan saudari, tak kenal maka tak cinta, sudah kenal barulah mesra. Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu secara literalnya hadirin. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, membina bermaksud mewujudkan, manakala bangsa merujuk kepada kumpulan manusia daripada satu asal keturunan. Frasa bersatu padu pula boleh diinterpretasikan sebagai bergabung menjadi satu dan bertanggungjawab, bermaksud kewajipan yang dipikul oleh semua pihak. Maka membina bangsa Malaysia yang bersatu padu boleh diinterpretasikan sebagai mewujudkan manusia daripada satu kumpulan manusia yang bergabung menjadi satu dan merupakan kewajipan yang dipikul oleh semua pihak. Saudara dan saudari, persoalannya, adakah kita benar-benar menghayati dan memahami maksudnya? Jika benar kita menghayatinya, mengapakah masih ada lagi segelintir masyarakat yang begitu rasis sehingga mengancam kedamaian? Saya yakin perkara ini berlaku kerana kita tidak faham dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita ungkapkan. Sesungguhnya, membina bangsa Malaysia yang bersatu padu, tanggungjawab semua, bukan sekadar sebut di bibir, tetapi harus kita lihat dengan hati, kita rasa dengan jiwa. Maka lakarlah diri dengan jati diri yang tinggi, corakkan dengan budi pekerti dan warnakan dengan perpaduan yang berkualiti. Saudara dan saudari, meniti hujah pertama saya di bawah lembaga kata Kerajaan Prihatin Bangsa Bersatu. Menjelang tahun 2020, Malaysia diharapkan mampu menjadi sebuah negara yang bersatu padu dengan masyarakat Malaysia mempunyai nilai moral dan yang utuh, penyayang, adil dan saksama, berkeyakinan dan mampu berdaya saing. Dalam konteks ini, untuk membina bangsa Malaysia yang bersatu padu, sikap penerimaan antar kaum perlu diamalkan. Apabila perpaduan dicapai, maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lancar. Persepahaman kaum dapat diterapkan melalui sistem pendidikan. Menerusi sistem pendidikan, sekolah menjadi tempat yang terbaik untuk memulakan integrasi kaum. Sebagai contohnya hadirin, antara langkah yang dilakukan oleh kerajaan ialah dengan menubuhkan sekolah wawasan. Secara analoginya hadirin, sekolah wawasan menyediakan ruang dan peluang untuk para pelajar berinteraksi, bergaul, bermain dan sebagainya semasa melakukan aktiviti-aktiviti di kantin, di padang maupun di dalam dewan. Impaknya mereka akan saling memahami dan menghormati antara satu sama lain dan membesar dengan segala toleransi dan menghormati antara satu sama lain. Bayangkan hadirin, jika kerajaan Malaysia mampu menumbuhkan lebih banyak sekolah wawasan pada masa akan datang, sudah pasti bangsa Malaysia akan bersatu. Tuntasnya, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Kerajaan yang prihatin mampu melahirkan bangsa Malaysia yang bersatu padu. Saudara dan saudari, meniti hujah kedua saya di bawah lembaga kata media massa, senjata penyatuan bangsa. Media massa adalah seperti pedang yang tajam, merupakan satu sarden yang dapat menyampaikan maklumat kepada orang ramai dengan efisien. Media massa terbahagi kepada dua, iaitu media cetak dan juga media elektronik. Menurut John Martin, media massa merujuk kepada alat yang mewujudkan interaksi sosial, politik, ekonomi dalam pendekatan yang lebih moden. Manakala menurut Virbala Akwala pula, media massa dapat menyampaikan maklumat kepada masyarakat dan mendidik masyarakat dan menjadi medium perantaraan dalam menyampaikan maklumat.
Oleh itu, media sangat penting untuk media masa memainkan peranan yang amat penting untuk memulakan proses integrasi kaum. Dalam hal ini, media masa seperti surat khabar, majalah dan buku seharusnya mengedarkan informasi-informasi tentang kaum yang berada di dalam negara kita. Melalui akhbar, orang ramai akan mengetahui dan memahami perbezaan antara satu sama lain dan seterusnya dapat mewujudkan sikap saling hormat menghormati dalam diri mereka. Dalam manakala melalui media elektronik pula seperti televisyen, radio, laman web dan lain-lain juga merupakan satu salinan yang dapat menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Oleh itu seharusnya media televisyen menayangkan iklan-iklan mengenai perpaduan untuk memupuk semangat perpaduan dalam diri masyarakat. Sebagai contohnya, video yang saya tayangkan ini. Ini adalah contoh untuk media masa menyebarkan maklumat-maklumat. Lihat kaum bangsa Melayu, bangsa India dan bangsa Cina duduk di atas satu meja yang sama, berinteraksi, bergaul untuk memupuk semangat perpaduan. Di sini juga mereka tunjukkan apa yang selalunya ada di kediaman orang Melayu, orang Cina dan juga orang India dan juga pelbagai etnik lain yang berada di Bumiputera. Mereka tunjukkan adat mereka ketika berkahwin. Inilah yang dikatakan informasi yang boleh ditayangkan oleh media masa. Ini adalah contoh terbaik negara kita. Ini adalah kehidupan Malaysia yang aman, maju dan progresif. Persepahaman untuk adat mereka sebagai kaum, budaya mereka tonjolkan di dalam video ini. Janganlah kita memahaminya. Bekalilah untuk generasi masa depan menikmatinya. Kita tonjolkan di sini bahawa perlu dipupuk sejak dari kecil lagi. Selain daripada media seperti ini, kempen-kempen yang dilakukan oleh kerajaan seharusnya dibantu oleh media masa, kerana melalui media masa orang ramai dapat mengetahui dengan lebih lanjut dan seterusnya dapat memupuk semangat perpaduan dan seterusnya dapat membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Saudara dan saudari, meniti hujah ketiga saya di bawah lembayung kata sekolah berkualiti, berpaduan, bersatu. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia, 16% daripada 31.7 juta rakyat Malaysia merupakan seorang pelajar sekolah. Oleh itu, apa-apa yang dilakukan oleh sekolah mampu memberi impak kepada negara kita. Oleh itu, saya ingin mengutarakan hujah saya yang seterusnya, iaitu masyarakat, iaitu sekolah berkualiti, bangsa bersatu. Saudara dan saudari, sekolah merupakan pusat integrasi pelbagai kaum. Sekolah bukan sahaja tempat untuk menimba ilmu, malah sekolah juga menjadi alat untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar. Program-program yang berasaskan integrasi sosial antara kaum amat penting bagi sekolah kerana ia dapat membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Sebagai contohnya hadirin, media perpaduan dapat dicapai di sekolah melalui bidang kurikulum, di mana semua pelajar dapat dicampurkan dalam bilangan seimbang dalam sesuatu aktiviti. Selain itu, tidak berlaku hanya satu kelompok ataupun etik yang memonopoli bidang-bidang kurikulum terbabit. Saya ingin bertanya, apakah yang dikatakan dengan kurikulum? Mesti hadirin tertanya-tanya, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah satu asas pembelajaran yang berasaskan tenaga kerja. Oleh itu, peranan kurikulum ini sangat penting untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan murid. Sebagai contohnya,
Aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti bola jaring dan sebagainya mampu untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat walaupun berbeza budaya dan agama. Saudara dan saudari, meniti hujah saya yang terakhir iaitu masyarakat harmoni, bangsa bersatu. Pada hari ini, saya akan menjadi insan yang paling bahagia jika masyarakat kita mencontohi cara kehidupan masyarakat Jepun yang mempunyai sifat saling hormat menghormati yang tinggi antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, malah mereka amat berdisiplin dalam penggunaan masa sehingga apa yang dilakukan oleh mereka kebanyakannya dilakukan dalam masa yang ditetapkan. Kisah itu kisah mereka. Bagaimana pula dengan kisah masyarakat kita? Adakah masih lena ribuai keseronokan individualistik atau masih terkinja-kinja membentuk perpaduan yang hanya pura-pura? Saudara dan saudari, sedarlah bahawa masyarakat itu sendiri perlu memainkan peranan untuk membentuk bangsa Malaysia yang bersatu padu. Semua bangsa Malaysia seharusnya berkeyakinan dan seharusnya mementingkan negara lebih daripada kepentingan kelompok dan akal sendiri. Sebagai contohnya hadirin, masyarakat seharusnya menjalankan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti konsep muafakat membawa berkat. Slogan muafakat membawa berkat dapat memupuk semangat perpaduan di dalam masyarakat. Oleh itu, apabila perpaduan dicapai, maka misi membina bangsa Malaysia yang bersatu padu tidak menjadi igawan semata. Saudara dan saudari, kesimpulannya, semua masyarakat seharusnya berganding bahu untuk memastikan misi membina bangsa Malaysia yang bersatu padu dapat dilaksanakan. Gabung jari antara kerajaan, media massa, institusi pendidikan dan juga masyarakat seharusnya cakna dalam memastikan misi untuk membina bangsa Malaysia yang bersatu padu dapat dilaksanakan. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ini, saya bukanlah seorang perwira bangsa yang menguras keringat dan air mata untuk bangsa tercinta. Saya bukanlah seorang tokoh termasyhur yang mampu mengubah dunia. Saya hanyalah seorang pidato yang biasa, tetapi saya berjanji untuk menjadi warga negara yang berwawasan, warga negara yang cemerlang yang akan berbakti kepada masyarakat demi negara tercinta. Akhir kata, kalau cemerlang biar tidak timbul pengharang, kalau gemilang biar tidak dapat penghalang. Andai terbilang, biar jangan calang-calang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saudara, pada hari ini kita lihat ramai rakan-rakan pelajar, iaitu generasi-generasi yang akan menyambung warisan bangsa. Beri tepukan semua. Jadi kita kaitkan dengan para pelajar. Apakah peranan para pelajar ataupun generasi muda ke arah mendukung dan melahirkan perpaduan yang lebih erat di kalangan masyarakat? Silakan. Baiklah, terima kasih Ketua Hakim yang bertanya. Penyair termasyhur Muhammad Iqbal pernah berkata, apabila kamu ingin melihat kemajuan sesuatu bangsa pada masa hadapan, lihatlah remajanya yang ada pada masa ini. Ungkapan penuh bermakna ini boleh dijadikan sebagai pendorong untuk kita yang sebagai remaja ini meneruskan misi untuk membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Sebagai pelajar, kita seharusnya menghayati
sejarah yang terdapat di negara kita. Sebagai contoh, 13 Mei 1969 yang merupakan titik hitam negara akibat daripada kerapuhan perpaduan yang terdapat di dalam negara kita. Kita sebagai pelajar seharusnya menghayati sejarah tersebut agar sejarah tersebut tidak berulang lagi. Menurut George Santayana, dia berkata bahawa orang yang melupai sejarah akan mengulangi sejarah yang sama. Oleh itu, kita sebagai warga Malaysia seharusnya syakna untuk memastikan negara kita, untuk memastikan misi membina bangsa yang bersatu padu dapat dilestarikan. Oleh itu, sebagai remaja Malaysia, kita seharusnya menghayati sejarah dengan lebih serius, kerana melalui sejarah kita dapat mengambil iktibar dan memperbaiki apa yang sejarah buruk yang terjadi. Kita boleh memperbaiki dari segi perpaduan, memperbaiki dari segi pelajaran, apa-apa sahaja daripada sejarah. Apabila kita memperkasakan, kita menghayati sejarah, kita dapat mengimplementasikan sejarah tersebut dalam diri kita. Kesimpulannya, seharusnya kita sebagai remaja Malaysia menghayati sejarah agar misi membina bangsa Malaysia yang tercinta dalam genggaman kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Raihan bin Sapri.